Jelaskan tujuan penetapan visi. Okey, ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama, satu pernyataan umum penubuhan sesebuah organisasi. Yang kedua, merupakan sasaran yang perlu dicapai oleh perniagaan. Jelaskan tujuan penetapan misi pula. Okey, untuk misi, kata kunci menerangkan aktiviti perniagaan yang dijalankan. Yang kedua, ketetapan melaksanakan aktiviti perniagaan. Dan yang ketiga, kata kunci yang penting, memudahkan pengagihan sumber. Jelaskan tujuan penetapan objektif perniagaan. Yang pertama, kata kunci merujuk sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai ukuran kejayaan sesebuah perniagaan. Jelaskan faktor-faktor untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, untuk faktor yang pertama bermula dengan titik pulang modal ataupun TPM. Okey, selepas tu ada jualan. Okey, bila ada jualan, faktor yang ketiga ada pemaksimum keuntungan. Faktor keempat ada penyediaan perkhidmatan. Seterusnya share pasaran. Bila ada share pasaran semakin banyak dan luas, maka ada daya saing. Faktor yang seterusnya akan meningkatkan pertumbuhan perniagaan. Apakah maksud titik pulang modal atau TPM? Okey, jadi kata kunci yang penting sini dia merupakan satu kaedah untuk menentukan tahap kuantiti jualan. Okey, kata kunci yang kedua, jumlah hasil jualan istilah sama dengan jumlah kos. Mengapakah TPM atau titik pulang modal ni sangat penting dalam sesebuah perniagaan? Okey, jadi di sini ada tiga kata kunci. Yang pertama, untuk memastikan perniagaan ni mampu kekal atau bertahan dalam pasaran. Okey, yang kedua, menjadi ukuran untuk terus beroperasi. Okey, jadi TPM ni dijadikan ukuran untuk perniagaan terus beroperasi. Dan yang ketiga, bagi meramal jumlah output untuk mencapai keuntungan perniagaan. Ini merupakan graf TPM ataupun titik pulang modal dan semua calon wajib tahu dan pandai melukis graf TPM. Untuk graf TPM ni, calon perlu ada garis menegak. Ingat garis menegak, ingat harga, kos atau hasil dalam ringgit Malaysia. Kemudian diikuti garis mendatar. Ingat garis mendatar ni atau paksi mendatar ni merupakan kuantiti output. Okey, kemudian kita mulakan dengan garis apa? Garis jumlah hasil. Okey, 45 darjah. Betul-betul 45 darjah itu merupakan garis jumlah hasil. Kemudian kita sambung dengan garis kos tetap mendatar. Okey, kos tetap ni adalah garis mendatar dan diikuti oleh garis jumlah kos daripada kos tetap. Okey, dan di situ kita akan lihat ada titik pulang modal TPM, persilangan di antara jumlah hasil dan jumlah kos. Dan di situ kita akan lihat adanya untung dan juga ada rugi. Rugi adalah sebelum TPM, untung adalah selepas TPM. Okey, ini merupakan formula atau rumus TPM. Okey, cikgu yakin anda semua tahu dan kalau boleh kita cuba hafal, wajib hafal. Okey, dan biasa ditanya dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, jadi TPM ni adalah kos tetap per atau over harga seunit tolak dengan kos berubah seunit. Apakah maksud pertumbuhan perniagaan? Kita ada dua kata kunci. Yang pertama, kata kunci merujuk hasil meningkat dari semasa ke semasa atau dari bulan ke bulan, mungkin dari tahun ke tahun. Okey, kata kunci yang kedua, untuk mencapai matlamat perniagaan. Okey, matlamat perniagaan ni iaitu memaksimumkan keuntungan. Untuk mengira untung, jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, dan untuk dapatkan untung, biasanya jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Jadi jumlah hasil tu bagaimana kira? Okey, senang saja iaitu
output ataupun kuantiti yang dikeluarkan darabkan dengan harga seunit. Manakala jumlah kos merupakan hasil tambah kos tetap dan kos berubah. Apakah maksud daya saing perniagaan? Okey, jadi di sini kata kunci yang penting, kemampuan perniagaan untuk terus beroperasi. Okey, dan kata kunci yang seterusnya, dalam industri yang diceburi. Jelaskan faktor-faktor kemampuan perniagaan itu mampu bertahan. Okey, semestinya faktor pertama, kewangan. Okey, yang kedua, faktor sumber manusia. Dan seterusnya tambahan faktor teknologi. Yang keempat, faktor pemasaran. Dan yang kelima, faktor jaringan, adanya jaringan dengan organisasi luar. Apakah maksud sumber manusia? Okey, ada kata kunci. Sumber manusia ini merujuk pekerja ataupun kaki tangan sesebuah organisasi. Yang kedua, kata kunci dia, pekerja ini mestilah menyumbangkan tenaga dalam organisasi.